Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Cikgu Nur Hafizah. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan bahagian tata bahasa nombor 3 iaitu 5.13 kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Jadi, anda boleh merujuk muka surat 41 buku kerja Bahasa Melayu. Okey, mari kita lihat penerangan yang lebih lanjut. Okey, untuk hari ini kita akan tengok kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Jadi, objektif kita pada hari ini ialah memahami dan menggunakan kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat dengan betul mengikut konteks. Okey, yang pertama ialah kata seru. Tahukah anda apakah itu kata seru? Okey, contoh-contoh kata seru seperti aduh, cheese, aduhai, wah, cantiknya rumah ini. Oh, syabas, wahai, hai, alamak, alahai. Dan yang terakhir tu saya tak nak sebut lah. Okey, jadi inilah contoh-contoh kata seru yang biasa kita guna dalam ayat. Okey? Okey, antara contoh ayat yang boleh kita buat seperti aduh, sakitnya kakiku. Okey, lagi. Hai, saya Emilia. Amboi, besar sungguh rumah dia. Okey, seterusnya yang kedua ialah kata tanya. Kata tanya digunakan untuk menanya tentang sesuatu perkara. Contoh kata tanya seperti apa, mana. Mana merujuk kepada tempat. Siapa. Siapa merujuk kepada orang. Okey, apa tadi kita gunakan untuk benda, perkara ataupun haiwan kan. Itu apa. Tapi kalau untuk orang kita akan gunakan siapa. Okey. Jadi untuk orang hanya kita akan gunakan kata tanya siapa sahaja untuk orang. Okey. Seterusnya bagaimana. Bagaimana ni kita nak tahu cara atau kaedah sesuatu tu lah. Okey, seterusnya mengapa. Mengapa sebab kita nak tahu sebab. Okey. Sama juga dengan kenapa. Okey, seterusnya berapa. Berapa untuk mengetahui jumlah atau kuantiti. Okey, seterusnya yang terakhir ialah bila. Bila merujuk kepada masa. Kita nak tahu tentang masa. Okey, sesuatu tu. Okey, ini ialah contoh-contoh kata tanya. Okey, baiklah. Contoh ayat pula kita boleh gunakan seperti nombor 1. Apakah yang kamu fikirkan? Jadi bila kita gunakan kata tanya, mestilah kena ada simbol kata tanya di belakang tu kan. Okey. Nombor 2, kedai kamu yang mana? Okey, nampak tak kat sini? Jika kata tanya berada di pangkal ayat di depan, okey, kita harus gunakan partikel kah di situ. Okey, nampak apakah? Okey. Jika kata tanya berada di pangkal ayat di depan. Okey, jika kata tanya berada di belakang, jadi partikel kah hendaklah digugurkan daripada kata tanya tersebut. Nampak tak? Kedai kamu yang mana? Okey, kalau kedai kamu yang mana, betul. Tapi kalau anda jawab, kedai kamu yang manakah? Salah. Jadi, kena ingat. Okey, dia punya peraturan dia. Okey, seterusnya. Contoh ketiga. Okey, kata perintah. Okey, untuk kata perintah, kita gunakan untuk memberi arahan kan. Ada 3 jenis kata perintah. Contohnya seperti silaan. Sila. Kita nak menjemput seseorang. Okey, contoh ayatnya seperti ayuh. Ayuhlah kita ke sekolah. Contoh kan. Okey, ataupun jemput. Jemput masuk. Sila. Silalah duduk. Okey, itu ialah ayat silaan. Okey, yang kedua,
ayat permintaan. Kita nak minta. Okey, harap maaf. Kan? Seterusnya, minta encik duduk di sana. Okey, ataupun tolong. Tolong berdiri di situ. Okey, itu ialah ayat permintaan. Dan yang terakhir ialah ayat larangan. Larang. Kita nak minta seseorang tidak melakukan sesuatu kan. Larang. Okay, jadi kita sebut apa? Jangan. Jangan berbuat bising di sini. Okay. Ataupun usah. Usah tu maksudnya janganlah. Okay. Ini merupakan contoh ayat larangan. Okay. Kita tengok contoh-contoh ayat yang sesuai digunakan. Okay, yang pertama, jemput datang ke majlis perkahwinan saya nanti. Okay, ini kita nak menjemput tetamu datang. So kita gunalah perkataan jemput, sila, ayuh kan. Okey, yang kedua, minta Alif pergi ke kedai runcit. Kata ibu kan. Maknanya dia menyuruh Alif pergi ke kedai runcit. Okey, minta tu ialah ayat perintah. Okey, seterusnya yang ketiga, jangan pijak rumput itu. Itu kita maksudnya ayat larangan lah. Okey. Jangan pijak rumput itu. Okay, senang kita faham. Maknanya dia melarang seseorang ni pijak rumput tersebut. Kan? Okay, seterusnya ialah kata pembenar. Pembenar ni senang. Ada dua je. Iaitu ya. Ada tiga. Benar, ya dan juga betul. Okay, kita nak membenarkan sesuatu ayat, sesuatu perkara. So, kita sebutlah. Ya, betul tu. Kan? Contoh ayatnya seperti berikut. Benar, dia yang mengambil duit itu. Ini contoh ayat kata pembenar yang menggunakan kata pembenar. Adakah Laila pulang ke kampung? Ya, Laila pulang ke kampung. So, ya itu ialah kata pembenar. Okey, dan seterusnya. Kita tengok contoh. Seterusnya. Betul, dia yang menyusun meja itu. Okay, mungkin dia tanya, siapakah yang menyusun meja? Adakah dia yang menyusun meja itu? Betul, dia yang menyusun meja itu. Kan? Murid-murid, setelah mendengar penerangan tadi, untuk aktiviti yang pertama, sila buat nota tentang kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Salin nota berikut di dalam buku nota panjang bahasa Melayu anda. Itu yang pertama. Seterusnya yang kedua, sila jawab soalan latihan bahagian A dan bahagian B pada muka surat 41 buku kerja anda. Bagi pelajar yang ada buku kerja, anda boleh terus menjawab dalam buku kerja tersebut. Bagi yang tiada buku kerja, anda perlu menyalin soalan dan juga hanya jawapan yang betul sahaja kamu tuliskan dalam buku kerja.